Alhamdulillahilladzi abana lil ibad manhaj tarbiyati fil Qur'anil Majid wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad alladzi ba'athahu Allah liislahi wa ta'dib wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jadi alhamdulillah, jutaan kesyukuran kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita ruang dan peluang untuk bersama kita berkumpul pada hari ini. Jadi hari ini kita akan bincangkan tajuk al-udhiyah, iaitu kurban. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana fi ulumihi fi daraini amin. Faslun. Al-udhiyatu sunnatun. Udhiyah hukumnya sunat. Jadi korban hukumnya sunat. Dalam mazhab kita, dalam mazhab Syafi'i, udhiyah ni sunnatun 'alal kifayah. Sunat kifayah. Kita ada fardu kifayah, di sana juga ada sunat kifayah. Apa yang dimaksudkan dengan sunat kifayah? Dimaksudkan dengan sunat kifayah, sunat sekurang-kurangnya salah seorang daripada ahli keluarga melakukan ibadah korban. Maksudnya keluarga ada mak, ada ayah dan ada anak-anak. Jadi salah seorang daripada anggota keluarga melakukan ibadah korban. Kalau salah seorang daripada anggota keluarga melakukan ibadah korban, sudah menghilangkan makruh. Maksudnya, kalau kita mampu, tapi tiada seorang pun dalam ahli keluarga kita yang melakukan ibadah korban, jadi meninggalkan korban ketika itu hukumnya makruh. Dia sudut fiqah, makruh ini kalau buat tak dapat apa-apa, tak buat pun. Kalau buat tak dapat apa-apa, tapi kalau kita tinggalkan perkara makruh tersebut, kita dapat pahala. Dia sudut fiqah. Tapi dia sudut tasawuf, makruh kita melakukan satu perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tak apa nak gemar. Maksud Allah tidak apa nak berkenan dengan orang yang saja-saja meninggalkan ibadah korban. Sebab tu maknanya ibadah korban ni satu perkara yang sangat besar, satu syiar yang mesti dihidupkan. Jadi sekurang-kurangnya kita berusaha melakukan ibadah korban. Baru ni timbul isu, ada orang sebarkan di Facebook, di grup WhatsApp, mesej berantai yang mengatakan realitinya kurban hanya sah dilakukan dengan seekor kambing, sama ada kambing bibiri ataupun kambing kampung. Kalau nak kurban guna lembu dan unta, tak boleh 7 bahagian, kena seekor. Tapi sebenarnya ini silap, sebab dia kata kenyataan itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Dia silap sebab apa? Allah SWT berfirman, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah. Al budna, yang Allah SWT jadikan bagi kamu semua daripada syariat Allah SWT. Memang tak sebut bakar, dia tak sebut lembu, dia tak sebut jamal, dia tak sebut unta. Tapi dalam Quran Allah SWT sebut al budna. Jadi al-budna ni jamak bagi budnah. Budnah ni adalah haiwan yang besar. Haiwan yang besar, badannya besar, dan boleh dibahagikan kepada 7 bahagian. Jadi sebab tu dalam memahami ayat Al-Quran tak boleh literal dan tak boleh guna kefahaman kita. Terjemah literal, kita kena terjemah berdasarkan apa yang digunakan oleh orang Arab.
Dan bila dikatakan 7 bahagian ni, maksudnya seekor lembu boleh bahagi 7. Tak kisahlah 7 bahagian tu semuanya kita nak laku korban untuk ke-7 bahagian, ataupun nak buat korban sebahagian daripada 7 bahagian. Contoh, kita kat Masjid Taurik Miziat, lembu terakhir ada masalah. 7 bahagian, buka 7 bahagian. Tiba-tiba laku 4 je. Buka untuk akikah. 1 je ambil, 5. Jadi ada 2 bahagian lagi. Jadi 2 bahagian lagi boleh sembelihan biasa. Maksudnya, contoh, masjid keluarkan bajet 2 bahagian ni untuk buat jamuan. Tak apa. Jadi masjid beli 2 bahagian. 2 bahagian tersebut bukan akikah, bukan korban. Tidak mengapa. Jadi boleh bercampur-campur, boleh 1 ekor lembu 7 bahagian untuk akikah, 7 bahagian untuk korban, atau boleh bercampur-campur antara akikah dan korban, dan boleh juga bercampur akikah, korban, sembelihan biasa. Jadi tidak menjadi masalah. Jadi tidak menjadi masalah. Jadi kita kalau last minute tu lembu tak habis tu tak apalah. Kan pihak masjid ambil ikhtiar lah. Ambil ikhtiar untuk beli sebahagian untuk buat jamuan dan sebagainya, maka tidak mengapa. Jadi realitinya perkara ini disebutkan dalam Al-Quran, cuma yang tak jumpa tu sebab kita lemah dalam memahami Al-Quran. Jadi itu isunya. Bukan tak ada, cuma kita tak faham. Kita tak faham. Kita tak faham. Antara sebab kita tak faham, sebab kita tak mendalami ilmu bahasa Arab. Sebab tu jangan mudah menafikan. Sayang benda-benda macam ni, benda pelik macam ni kalau share, kalau di post ramai yang share. Betul tak? Benda-benda pelik macam ni, satu ilmu sebenarnya tidak sah. Terus share. Cek dulu tuan-tuan. Cek dulu bahaya. Okey. Tu dalam mazhab Syafi'i hukumnya sunan alal kifayah. Dalam mazhab Malik hukumnya wajib. Dalam mazhab Malik hukumnya wajib. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, jadi sesiapa yang bermukim di satu tempat, dia dalam keadaan yang senang, maka wajib dia melakukan ibadah korban. Jadi untuk keluar daripada hilal, kita usaha untuk istiqamah melakukan ibadah korban. Ibadah korban di mana buat yang paling baik? Bila ibadah korban tu kita boleh melihat dengan mata kita. Bila kita kata itu yang lebih baik, kita tidak menafikan yang lain-lain. Yang afdalnya kita ada duit, kita buat dekat kampung kita, kita tengok, kita sembelih diri. Itu paling afdal. Tapi kalau kita tak mampu, jangan kita tinggalkan. Ni masalah ada bergaduh. Saya dah tengok ada orang marah betul. Apa? Jahil, sibuk korban dekat luar negara, sedangkan dalam negeri kita masih lagi ada orang kelaparan. Jahil. Dah, benda tu harus. Benda tu hukumnya sunat. Jadi bila afdal tak afdal ni, jangan kita jadikan satu isu yang besar. Mana yang lebih baik, itu je. Soalannya, mana yang lebih baik? Sama juga macam kita infak. Masjid kita nak dibesarkan, contoh, sekarang dah besar. Dulu nak dibesarkan kan, jadi kita kutip dana. Masjid dekat Kuala Lumpur ada juga nak dibesarkan. Kita boleh tak derma dekat Masjid Kuala Lumpur? Boleh. Tapi mana lagi afdal? Dekat masjid tempat kita. Sebab yang paling rapat dengan kita, sedekah ni yang paling afdal kita bagi ada orang yang paling rapat dengan kita. Paling rapat dengan kita. Nak sedekah pada orang, yang paling afdal adalah adik-adik kita, jiran-jiran kita, kawan-kawan baik kita. Sekolah paling afdal, nak sedekah sekolah yang paling dekat dengan kita. Tapi bukan bermakna kita boleh mengkritik dan menyalahkan orang yang buat selain daripada itu. Jadi ni masalah. Bukan dia buat benda yang haram. Kita ni agaknya dah habis dah selesai dah orang yang buat benda haram, sampai
bab afdal tak afdal pun kita kritik dengan keras. Saya baca satu pernyataan jahil, doktor seorang doktor agama, sedih. Allah Akbar, relax lah, benda kecil. Jadi nak buat dekat dalam negara itu lebih afdal, tapi kalaulah kita ada kekurangan kewangan, contoh tak mampu kan, tak mampu satu bahagian sekali dah 700-800, kita ada 300 setengah je. Jadi daripada tak buat untuk keluar daripada khilaf yang kata wajib tu, maka kita buat luar negara tidak menjadi masalah. Kalau tak cukup duit, kita ada RM200, dia RM700 kan, anak kita ada RM300, isteri kita ada RM300, campur-campur cukup RM800, cukup nak buat korban. Jadi macam mana? Jadi untuk mendapat sunat kifayah tadi, maka sunat kita kumpulkan duit tadi, cuma korban tu mesti atas satu penama. Mesti atas satu penama. Siapa? Ni korban kumpul duit, sama keluarga kumpul duit, letak nama ayah, atau letak nama mak, atau letak nama anak, tidak menjadi masalah. Seterusnya, kalau kadang-kadang kita dapat sumbangan lembu, kan dulu kami di Pekan, kuliah tu selalu dapat lembu, selalu dapat lembu masa PM dia Pekan lah. Sekarang tak dapat dah. Sekarang tak dapat. Dulu dapat 2 ekor, 3 ekor, 2 ekor, 3 ekor. Okey, peruntukan. Tak kisahlah syarikat korporat ke, ahli politik ke, atau kerajaan ke, bagi lembu korban. Boleh tak buat? Boleh, tapi mesti atas nama individu. Tak boleh ni korban untuk tenaga nasional berhad, tak sah. Jadi korban ni mesti atas nama individu. Jadi kalau korban tu dibagi pada masjid, tak kisahlah saya nak bagi korban nama siapa lah, jadi kena letak nama siapa. Tak semestinya seekor lembu tu 7 nama. Seekor lembu boleh 7 nama, seekor lembu boleh seorang nama. Kita ni korban, kita boleh ambil 3 bahagian, boleh ambil 4 bahagian nama kita je, atau kita boleh ambil seekor. Atau kalau kita banyak duit, saya nak buat korban 5 ekor dekat masjid saya, 5 ekor dekat Afrika contoh, boleh, tak jadi masalah. Tapi korban itu mesti atas nama. Jadi kalau datang daripada syarikat sebagainya, tanya dia ada nama tak? Dia tak ada, kami memang nak bagi masjid. Jadi pihak masjid boleh putuskan nak letak atas nama siapa. Nak letak atas nama siapa, terpulang kepada kebijaksanaan AJK masjid. Jadi begitu. Okey. Wa yujzi'u fi hal jaza' min ad-dha'ni, memadai fi hal jaza'. Jaza' ni setahun umur, ataupun bila lembu sebut dah gugur gigi susunya. Jadi setahun umur bagi kambing biri-biri. Jadi kalau kambing biri cukup setahun hijri, bukan setahun masihi. Setahun kalau dalam kitab Afrika ni bermaksud setahun hijri. Setahun hijri lebih pendek berbanding setahun masihi, sebab tahun hijrah kebiasaannya harinya 30, kadang-kadang 29, kan. Jadi barangkali setahun ada 360 hari, 358 hari. Jadi lebih sikit berbanding tahun masihi. Cukup setahun. Antara kalau kita tak pasti dia lahir bila, tengok gigi dia dah gugur ke belum. Kalau gigi susu dia dah gugur, maka sudah boleh dijadikan binatang korban. Okey. Wathaniyu minal mi'as. Kalau kambing biasa, kita panggil kambing kampung, bukan kambing biri, maka umur 2 tahun cukup, nak masuk 3 tahun. Bila kata-kata 2 tahun cukup,
Masuk 3 tahun, maksudnya kalau ke atas tu tidak mengapa. Tapi sekurang-kurangnya mesti cukup 2 tahun Hijri. Dinamakan Thaniyu. Thaniyu ni gigi hadapan yang 4. Gigi depan. Kan kambing kan bila dia besar sikit tumbuh gigi kan. Maksudnya tumbuh salah satu daripada gigi 4 kat depan tu dipanggil Thaniyu, satu gigi. Sebab tu dipanggil Thaniyu minal mi'as. Sebab telah terbit saniyatihi, gigi depan tu dah tumbuh. Wal ibli wal baqar, unta dan lembu. Sebab tu tuan-tuan, kalau dalam kitab fiqh yang muktabar, mazhab yang muktabar, mazhab 4 ni, bila sebut satu perkara tuan-tuan, tak payah cek dalil lah. Sebab apa? Sebab takut disebabkan keterbatasan ilmu kita tak jumpa dalil. Macam tadi dia kata kurban guna lembu tidak sah kalau dibahagikan kepada 7 bahagian. Jadi kalau dalam kitab fiqh yang muktabar dari sebut unta dan lembu, percaya je tuan-tuan, jangan risau. Sebab apa? Yang berpegang dalam satu mazhab ni ribuan ulama hadis, terutama mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i ni, yang berpegang pada mazhab Syafi'i ni ratusan ribu muhaddis. Takkanlah tak perasan benda basic ni salah. Jadi memang dah ada tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan nak cek terpulang. Tapi kalau tak jumpa, jangan mudah-mudah cakap tak jumpa. Tanya dulu. Jangan mudah cakap tak jumpa. Okey. Wal ibli wal baqar, unta dan lembu. Okey. Lembu sama macam kambing tadi, cukup 2 tahun. 2 tahun nak masuk 3 tahun. Adapun unta, maka umurnya 5 tahun. 5 tahun nak masuk 6 tahun. Wa tujzi'ul badanatu an sab'ah wal baqaratu an sab'ah. Jadi unta untuk 7 bahagian. Lembu boleh 7 bahagian. Wasyatu anwa. Adapun kambing untuk 1 bahagian sahaja. Jadi mana yang lebih afdal? Unta ke, lembu ke, kambing? Tengok keadaan. Kalau kita nak sembelih seekor, maka paling afdal unta. Sebab unta biasanya lebih banyak daging berbanding lembu. Kemudian lembu, kemudian baru kambing. Kalau kita ambil sekor. Tapi kalau kita ambil bahagian, mana lebih afdal? Sembelih kita ambil 1 bahagian lembu ke atau seekor kambing? Maka lebih afdal kita ambil seekor kambing. Ni masalah afdal. Jangan bergaduh. Nanti kita marah sangat. Apalah Majid Torik Birziyad ni, sampai 10 ekor lembu, kambing 2 ekor je. Tak mengaji ke? Tak faham ke yang lebih afdal ni kambing? Jadi masalah afdal jangan kita gaduh. Takut-takut yang banyak petikai tak buat pun. Kerja dia komplain je. Dia nak bagi tahu yang dia ni mengaji. Ya betul, lebih afdal. Lebih afdal seekor kambing berbanding 1 bahagian lembu atau 1 bahagian unta. Jadi sama, boleh kita sembelih lembu jantan ataupun lembu betina, tapi yang lebih afdal adalah lembu jantan. Lebih afdal adalah lembu jantan. Sama juga, jangan bergaduh. Saya dulu anak pertama cek kambing, bawa balik rumah, sembelih. Jadi ada lontong lapar.
Jadi dia lapar ni. Lapar Allah betina. Apa ustaz ni? Buat akikah untuk anak pakai kambing betina, sepatutnya jantan. Jadi sah tak tuan-tuan? Sah. Tak jadi masalah. Cuma lebih afdal jantan. Cuma jantan mahal sikit lah. Biasanya jantan mahal sikit, betina murah sikit. Jadi mengikut perkiraan saya, yang waktu tu baru mula hidup, kan? Mana lagi baik? Kita cari lembu betina yang besar atau lembu jantan yang kecil agak sama? Minta maaf, kita cari kambing betina yang besar atau kambing jantan yang kecil sikit, lebih sikit dagingnya? Mana lebih baik? Pada pandangan saya ketika itu baik ambil lembu betina, kan? 800 lembu betina sama dengan, kalau dagingnya tu sama dengan 1000 lebih lembu jantan, kambing jantan. Jadi begitu. Cuma kalau ada duit ni, lebih afdal kita ambil yang jantan. Okey. Dalam hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu berkata, naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Hudaybiyah al-badana an sab'atin wal baqarah an sab'atin. Kami sembelih, kami tumpahkan darah di Hudaybiyah seekor lembu, seekor unta, sab'ah 7 bahagian, dan seekor lembu 7 bahagian. Jadi tidak menjadi masalah. Seekor lembu boleh 7 bahagian, dan boleh seorang nak ambil seekor lembu. Seorang boleh ambil seekor lembu. Okey. Selesai masalah binatang yang boleh dijadikan korban. Maksudnya, kalau begini, kalaulah kita faham begitu, maka binatang-binatang lain tidak sah dijadikan korban, walaupun kehidupan mereka sudah seperti kami dan lembu. Contoh, rusa. Kan ada rusa yang diternak seperti kambing, betul tak? Dia dah jinak macam kambing, dah jadi macam biasa kambing. Walaupun dia dah jinak seperti kambing, rusa tidak boleh dijadikan binatang korban. Macam tu juga ayam, kuda dan lain-lain. Saya beritahu tuan sebab saya pernah dari satu majlis dibentang hantar korban, dia boleh masuk unta situ. Unta ya. Bukan unta, kuda. Kuda boleh korban. Saya kata tak sah ni. Tiba-tiba ada orang bangkang. Pada pandangan saya sah ustaz. Wah. Hebat ya. Jadi tak sah. Kuda tidak sah. Cuma ada pandangan daripada ulama kita. Maksudnya kalau kita tak boleh nak buat korban, betul tak? Kita sembelih lembu tak mampu. Satu bagian lembu tak mampu 800. Yang ada berapa? Yang ada RM30. Jadi untuk merasai, bukan untuk korban tuan-tuannya, untuk merasai nikmat orang yang melakukan korban ni, kita sembelih ayam sedekah. Jadi korban tak? Tak jadi korban. Tapi sekurang-kurangnya kita dapat infak seperti mana mereka infak. Walaupun tak sama, dapat pahala sikit. Itu. Jadi begitu. Jadi jangan salah faham ibarat kita. Kalau nak ambil ada pandangan tak habis. Kita ambil pandangan yang muktamad. Ada pandangan kuda harus. Pandangan tu lemah. Ada pandangan ayam harus. Pandangan tu lemah. Kan? Jadi jangan mencari-cari pandangan lemah, kerana pandangan lemah ini boleh mengelirukan. Okey. Wa arba'un la tujzi'u fi dhahaya. Ada 4 kekurangan yang tidak memadai, tidak sah kalau kita jadikan binatang-binatang yang mempunyai kekurangan tersebut sebagai binatang korban. Yang pertama, al-awra'u al-bayyinu awruha. Binatang yang buta,
yang jelas buta je. Dia memang tak nampak. Sama ada buta itu kedua-dua mata atau salah satu mata. Walaupun salah satu mata yang buta, kebiasaannya lembu yang buta dia tidak sesihat dengan lembu yang celik. Sebab pemandangannya agak terhad. Jadi dia tak dapat makan banyak seperti lembu biasa. Biasanya dagingnya kurang. Jadi itu antara hikmah tidak sah kita sembelih lembu yang buta. Lembu yang buta. Okey. Yang kedua, al-arja. Al-arja al-bayyinu arajuha. Lembu yang tempang. Kaki tempang, sebelah tempang, kaki sebelah tak elok. Yang jelas tempangnya. Memang tempang tu bukan sakit sikit-sikit je. Bukan sakit sikit, memang tak boleh pakai. Kaki dia tak boleh pakai. Dia tak boleh bergerak seperti biasa. Maka lembu seperti ini, binatang-binatang ternakan seperti ini tidak boleh dijadikan korban. Al-maridah al-bayyinu marduha. Okey. Untuk binatang ternakan yang sakit, yang jelas sakitnya. Sakit yang jelas ni maksudnya sakit yang beri kesan kepada daging dia. Dia sakit sampai badan dia kurus. Dia sakit sampai daging dia tu busuk. Kan? Sakit kudih sini, kudih busuk, daging busuk. Maksudnya sakit yang beri kesan kepada daging. Sebab tu dia kata al-bayyinu marduha. Jelas sakit ni itu memberi kesan kepada dagingnya. Jadi binatang seperti ini tidak sah kita jadikan binatang korban. Yang keempat, al-ajfa allati dhahaba muhuha minal huzan. Al-ajfa adalah ternakan yang terlampau kurus. Ternakan yang terlampau kurus sangat. Kurusnya dia sampai otak ni hilang. Sakitnya dia sampai otak dia hilang. Maksudnya sakit beri kesan kepada seluruh anggota badan sehingga otak dia pun terkesan dengan penyakit tersebut. Ala kulli hal, keempat-empat penyakit tadi, keempat-empat kekurangan tadi dilarang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kita korban binatang tersebut dengan satu sebab yang sama. Iaitu apa? Sakit-sakit tersebut biasanya menyebabkan daging binatang korban tadi kurang. Dia tidak seperti binatang biasa. Sebab tu dilarang. Wala tujzi'u maqtu'atul udhuni awid dhanabi. Dhanab. Dhanab ni ekor. Kalau zambun dosa. Tidak sah kita korbankan binatang yang terpotong telinganya dan terpotong ekornya. Kalau ekor dia putus atau telinga putus, tidak sah. Sebab apa? Apa kaedah kita tadi? Sebab apa tak sah? Sebab telinga, orang makan tak telinga? Makan kan? Orang makan tak ekor? Makan. Jadi dianggap telah hilang sebahagian daripada anggota badan dia. Walaupun sebahagian, walaupun terpotong telinga separuh je, walaupun ekor terpotong separuh je, tidak sah dijadikan korban binatang tersebut.
Tak kisahlah banyak ke, sikit ke, tidak sah. Wa yujzi'u al-khasiyu wa maksurul qarni. Dan sah dijadikan korban binatang yang khasi. Khasi ni apa tuan-tuan? Binatang jantan yang hilang kedua telurnya. Hilang. Dan maksurul qarni, yang terpotong, patah tanduknya. Jadi saya nak tanya tuan-tuan, kita makan tak telur tu? Makan ke tak makan? Kita tak makan. Betul tak? Bahkan sebahagian ahli hibrah mengatakan, kalau binatang tu khosi, kita potong, daging lagi sedap. Maksudnya kalau binatang tu terpotong, tiada kedua telurnya ketika dihidup, bila kita sembelih, dagingnya lagi sedap daripada lembu biasa. Wallahu alam. Ini dalam kitab sebut. Begitu juga tanduk. Tanduk tu tak kisahlah sama ada tanduk tu terpatah sikit, terpatah semua, terpatah dalam keadaan berdarah ataupun tidak berdarah, atau binatang semua memang tak ada tanduk, maka sah dijadikan binatang kurban sebab tanduk tidak dimakan. Hikmahnya apa? Sebab dua benda tadi kita tak makan. Jadi bila kita tak makan, maka tidak menjaskan daging binatang tersebut. Sebab tu binatang tersebut masih boleh dijadikan binatang korban. Dia banyak istilah tuan-tuan. Tanduk sebelah, tak ada tanduk, masing-masing ada istilah dalam bahasa Arab. Tapi umumnya begitulah. Tak kisahlah tanduk tu macam mana, kalau tidak ada, kalau terpotong maka sah. Wa waqtu dhabhi min waqti salatil Eid ila ghurubi syamsi min akhiri ayami tasyrik, dan waktu sembelihan bermula daripada waktu solat Aidil Adha, sehinggalah terbenam matahari di akhir hari tasyrik. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda, man dhabaha qabla salati fa innama yadhbahu li nafsihi, wa man dhahaba ba'da salati wal hutbataini faqad atamma nusukahu wa asaba sunnatal muslimin. Nabi kata, barang siapa yang sembelih sebelum solat, maka dia sembelih untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sembelih selepas solat dan dua khutbah, maka dia telah menyempurnakan korbannya dan dia mendapat sunnah para kaum muslimin yang melakukan ibadah korban. Jadi waktunya bila? Waktunya bermula selepas selesai sembahyang dan dua khutbah. Jadi waktu ini berbeza satu tempat dengan tempat yang lain. Sebab apa? Ada tempat yang agak cepat buat solat air raya, ada tempat yang lewat sikit. Jadi berdasarkan tempat tersebut. Jadi kalau tempat tersebut dia buat awal pukul 9, pukul 8.30 dah habis dah. Dah siap sembahyang, dah siap. Jadi otib habis khutbah je, bagi salam, habis khutbah boleh sembelih. Tidak menjadi masalah. Tapi kalau sebelum habis khutbah, Assalamualaikum warahmatullahi, kan habis sembahyang, otib tengah habis khutbah, dia sembelih kat belakang, maka sah tak sembelihan tu? Sembelihan tu sah, tapi tidak menjadi korban. Dia jadi apa? Dia akan jadi sembelihan biasa. Kalau dia sedekah pada wang, jadi sedekah biasa. Jadi pahalanya kurang daripada pahala korban. Macam tu juga kita bayar zakat. Zakat kan ada kira-kira dia. Kita nak lebihkan. Contoh,
Kita kena punya zakat sepatutnya lepas pergi pejabat zakat, kira-kira tahun ni RM20,000. Cincai lah, bagi RM25,000. Sebab takut ada silap ke apa, kita tak RM25,000. Jadi yang akan dikira pahala zakat apa? RM20,000. Yang wajib bagi kita RM5,000 tadi akan jadi zakat sunat, iaitu sedekah. Saya bagi tahu ni sebab apa? Sebab ada orang yang marah. Ada orang marah, orang nak bagi zakat lebih. Macam-macam ya. Saya marah. Apalah ajar bagi zakat lebih, zakat lebih. Zakat cukup je lah. Jangan marah tuan-tuan. Saya kata sebab apa? Kenapa? Kenapa kita nak berkeras sangat? Biarlah nak bagi lebih ke tak? Tak, sebab dia ni tak ikut syariat. Tak sah zakat dia. Jadi saya tanya, kalau dia bagi pusat zakat lebih, sepatut RM20,000. Dia bagi RM25,000. Bagi RM5,000 kata dosa ke tak? Tak berdosa. Jadi implikasi hukum jadi apa? RM20,000 zakat, RM5,000 bukan zakat. RM5,000 dia bagi tu sia-sia ke tak? Tak sia-sia. Zakat itu akan berubah menjadi sedekah sunat. Dapat pahala tak? Dapat. Sepatutnya kalau orang nak bagi banyak lebih, kita alu-alukan. Kalau orang nak bagi lebih, kita alu-alukan. Tahu. Kadang-kadang sebagai orang dia malah kira. Kan kira-kira dia kurang, dia lebihkan untuk berhati-hati. Biarlah. Kan. Sebab orang nak bagi lebih ni, kita jangan sekat. Orang nak buat lebih, terpulang pada dia. Yang kita risau, kita tak buat. Kita risau kalau kita tidak keluarkan zakat. Tu yang kita risau. Tapi kalau orang tak keluarkan zakat, tu kita risau. Tapi kalau dia nak lebih, walaupun cara dia tu bercanggah dengan syarak, tak sama dengan syarak. Syarak cakap dia lebih daripada syarak. Biarlah. Syarak zakat 25%. Dia nak keluarkan zakat 5%. Patutnya 25%. Biarlah dia keluarkan 5%. 25% dia zakat, lagi 25% lagi jadi sedekah. Jadi apa masalahnya? Tidak menjadi masalah. Tidak menjadi masalah. Jadi saya korang kenal orang buat mengkritik ni, benda-benda macam ni, benda-benda remeh macam ni kan. Benda-benda remeh macam ni kadang tidak patut ditimbulkan. Okey. Jadi bermula tadi lepas solat hari raya Aidiladha dan khutbah mula. Jadi berapa hari? 4 hari. Hari tasyrik 3, raya sehari, hari tasyrik 3. Jadi ikutkan raya 4 lah. 1, 2, 3, 4. Jadi hari keempat tu sunat korban sampai sebelum maghrib. Jadi bila masuk je waktu maghrib, bukan tunggu Bilal bang. Bilal azan, contoh maghrib 7.18. Kita sembelih 7.18. 7.18 kita sembelih. Bilal azan 7.20. Bilal azan pukul apa? 7.20. Jadi saya nak tanya, sah tak sembelihan tadi? Sah. Tapi jadi korban ke tak jadi korban? Tak jadi korban. Sebab apa? Sebab kita ikut waktu. Macam tu juga kita sembahyang dan buka puasa tuan-tuan. Kita boleh sembahyang ikut waktu, bukan ikut azan. Azan tu syariat. Kadang-kadang Bilal lambat sikit. Kalau Bilal terawal, maghrib 7.18, Bilal tersilap dia tengok semalam punya hari 7.17, dia pun azan pukul 7.17. Kita tahu kita nampak jam 7.17, kita makan. Lepas habis makan kita semak balik lah, maghrib pukul 7.18. Kita buka puasa pukul apa? 7.17. Sah ke tak puasa kita? Tidak sah, walaupun Bilal telah azan. Sebab tu masuk waktu solat ketika masuk waktunya. Sebab Bilal kadang-kadang ada maslahat, kadang-kadang terlewat sikit dan sebagainya. Jadi kalau 7.18 Ramadan, tunggu Bilal tak azan. Sebab setengah masjid Bilalnya buka puasa dulu, betul tak? Sebab dia nak azan tu lama, lambat dia buka puasa tu. Kalau dah makan kurma air, alhamdulillah.
Kalau makan nasi tuan-tuan, dia makan kuih sikit lah. Makan kuih 7:18, makan kuih, makan kurma, minum air 7:20. Dia azan pukul 7:20. Kita tadi 7:18 dah makan dah. Dah makan, tiba-tiba baru dengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sah tak puasa kita? Sah. Sebab apa? Sebab waktu dah masuk. Jadi macam itulah solat dan lain-lain. Jadi sebelum masuk waktu maghrib masih dianggap sebagai kurban. Kalau sudah melepasi waktu maghrib akan menjadi hari keempat, raya keempat akan menjadi sembelihan biasa, dan kalau sedekah akan jadi sedekah biasa. Jadi perbuatannya tidak sia-sia, cuma pahalanya kurang. Pahalanya kurang. Jadi begitu. Makruh korban di malam hari hukumnya makruh. Sebab apa? Sebab zaman dulu mana ada lampu. Betul tak tuan-tuan? Kalau ada lampu, ada api, tak cukup terang. Makruh tu sebab apa? Sebab takut tersilap ketika sembelih. Jadi kena tengok ilah juga tuan-tuan. Takut silap ketika sembelih sebab cahaya waktu dulu sama-sama. Ni kitab ni waktu dulu. Hukum hakam ni dulu ni cerita. Kalau sekarang, sebab tu kau tengok ilahnya apa? Takut tersilap. Atau takut tertusuk tangan, terkena dia sendiri. Tu. Jadi kalau zaman sekarang ada lampu yang cerah dan sebagainya, kan, yang nampak tidak menjadi masalah. Jadi kalau tidak ditakuti berlaku perkara tersebut, tersilap dan sebagainya, maka tidak menjadi makruh. Jadi macam tu tuan-tuan. Jadi tidak menjadi makruh. Macam juga dulu kaum tua-tua alam tak boleh menjahit waktu malam. Betul tak? Dulu saya ingat bila nenek saya suruh beli jarum, kan, kita beli kat jarum. Kalau kedai orang tua-tua ni dia tak jual jarum waktu malam. Sebab apa? Dia takut kita menjahit waktu malam. Dia tak bagi. Jadi orang tua-tua dulu-dulu tak jadi menjahit waktu malam sebab takut tertusuk kat tangan. Kan gelap tak nampak. Kita sekarang rumah kita lampu tak tuan? Ada. Jadi terbatal lah larangan mereka dulu. Jangan lurus sangat. Jangan zaman sekarang masih larang ni. Tak boleh jahit waktu malam. Jadi kena tengok elak. Tak kisahlah dalam kitab ke atau larangan orang tua kita, kita tengok elah. Elah tu sebab apa? Jadi elah tadi tidak dibenarkan sembelih pada waktu malam kerana takut tersilap. Jadi konklusinya, kalau sekarang kita mempunyai cahaya yang cukup, cahaya yang cukup kadang-kadang lebih terang daripada siang. Betul tak? Dalam bangunan sembelih siang dengan malam, malam lagi terang. Maka ketika itu hukumnya tidak makruh. Wallahu a'lam. Jadi cukup setakat ni. InsyaAllah kita bersambung di lain hari. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.